membincangkan tajuk berkaitan golongan anti hadis di Malaysia pada ketika ini. Dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia tentang isu gerakan anti hadis di Malaysia. Gerakan anti hadis merupakan golongan yang menolak hadis secara keseluruhannya yang kian menular dalam masyarakat Islam sejak beberapa tahun yang lalu. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui sejarah penubuhan gerakan anti hadis serta mengkaji tentang pemahaman golongan anti hadis di Malaysia dan mengumpulkan hujah untuk melawan pemahaman mereka. Gerakan ini bukan sahaja telah berjaya mempengaruhi orang-orang awam, malah ahli-ahli politik dan orang yang arif dalam bidang agama turut terkesan. Hal ini kerana semua maklumat boleh diperoleh di hujung jari sahaja. Rakyat kini lebih gemar mempercayai sumber maklumat melalui internet berbanding sumber rujukan yang lain dan lebih mudah mempercayai isu-isu yang tiada bukti dan hujah. Definisi gerakan anti hadis. Menurut Dewan Pustaka dan Bahasa, gerakan ialah hasil perbuatan bergerak, usaha atau kegiatan dalam masyarakat. Hadis dari segi bahasa ialah baru. Dari segi istilah pula, hadis ialah perkataan, percakapan atau perkabaran, perbuatan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anti hadis adalah golongan yang menolak atau meragui hadis dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua syariat Islam selepas Al-Quran. Golongan ini cuba untuk mentafsir ayat Al-Quran mengikut seleranya sendiri berdasarkan pemahaman dan terjemahan yang lemah. Golongan ini juga sebenarnya tidak mempunyai kepakaran dalam bahasa Al-Quran, bahkan tidak memahami ayat uslub dan balaghahnya. Sejarah permulaannya di Malaysia. Gerakan anti hadis menaung di bawah kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Jamaah Al-Quran Malaysia yang kemudiannya dikenali sebagai Forum Iqra yang dipimpin oleh Kasih Ahmad dari tahun 1993. Kasih Ahmad juga mendapat bantuan dari rakan-rakannya seperti Osman Ali dan Abdul Manaf Harun untuk mengembangkan fahaman ini. Pada tahun 1986, Jabatan Mufti negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Pahang dan sebagainya telah membuat pertuduhan ke atasnya kerana beliau menulis dua buah buku yang mempertikaikan hadis, iaitu satu penilaian semula dan hadis jawapan kepada pengkritik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dengan menolak hadis sebagai sumber akidah dan perundangan Islam. Individu atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam kedua-dua bahan tersebut adalah sesat dan bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Walaupun beliau mendapat penentangan yang hebat pada tahun 1986, tetapi beliau tidak berputus asa kerana pada tahun 2014 beliau telah muncul kembali. Walau bagaimanapun, gerakan anti hadis ini sudah semakin tidak aktif selepas kematian Kasih Ahmad. Hadis bukan sumber perundangan yang mutlak dan tidak mentafsir Al-Quran. Menurut Kasim Ahmad, bahawasanya perkataan hadis yang terdapat di dalam Al-Quran membawa maksud Al-Quran itu sendiri. Manakala, sunnah pula merupakan perkataan, perbuatan, tabiat dan adat resam Rasulullah SAW yang beliau takrifkan sebagai sistem. Penggunaan hadis sebagai penafsir Al-Quran merupakan hujah yang lemah dan tiada satu ayat di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan hujah untuk kita berpegang kepada hadis. Hal ini jelas telah disangkal oleh para ilmuwan hadis kerana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apa jua perintah yang dibawakan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah dan amalkan segala-gala suruhannya, sementara larangannya perlu dijauhi dan dipatuhi. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan seluruh umat Islam tanpa mengira zaman agar mentaati ajaran baginda. Ini juga merujuk kepada hadis yang kita gunakan pada hari ini. Hadis mentafsir ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin saya petik kata-kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Mizan Kubra yang ditulis oleh Abdul Wahab Ibnu Ahmad Sya'rani yang berbunyi, kalam
Kalau tak ada as-sunnah, maka tak ada seorang pun daripada kita yang dapat memahami Al-Quran. Kesimpulannya, hadis merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran kerana ia memainkan peranan yang penting dalam mentafsir Al-Quran. 2.2. Kesahihan sesebuah hadis diragukan dan dikatakan hadis mempunyai banyak pertentangan. Memetik kenyataan Kasim Ahmad di dalam buku kontroversinya, hadis satu penilaian semula. Hadis atau sunnah Nabi, suatu ajaran palsu yang muncul antara 200 hingga 250 tahun kemudian yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan hadis merupakan omong kosong yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan tanpa pengetahuan. Hujahnya, sebagaimana kenyataan Profesor Dr. Mahmud Hamdi Zamzuk dalam menjawab isu ini, Allah berfirman dalam Al-Quran memerintahkan Nabi untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Maksudnya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jugalah yang akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran bahawa Nabi Muhammad SAW tidak bercakap menurut hawa nafsunya. Sebaliknya, bercakap berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan dalam surah An-Najmi ayat 3 hingga 4, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang dikatakan itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis yang lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kita tidak menafikan adanya hadis yang dipalsukan atau maudhu', tetapi dalam metodologi penerimaan hadis, ianya perlu ditapis dengan syarat yang ketat. Para ulama bertukus lumus untuk meneliti, mengkaji dan mentelaah hadis sehingga wujudnya ilmu ar-rijal, al-hadis dan jarh wa ta'dil, serta lahirnya tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Walaupun adanya pertentangan, maka ia bersifat zahir yang memerlukan kajian yang mendalam oleh pakarnya. Seterusnya, Imam Asy-Syafi'i adalah pencipta doktrin sumber perundangan Islam yang kedua ialah hadis. Kasim Ahmad menganggap bahawa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama mengisytiharkan hadis sebagai sumber yang sama seperti Al-Quran. Sebelum itu, hadis hanya digunakan sebagai teladan atau pengajaran. Oleh kerana itulah, tiada pengumpulan rasmi dibuat sebelum rumusan dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Hal ini dapat disangkal keras dengan fakta yang mana ketaatan, rujukan dan ikutan kepada hadis dan sunnah telah mula diperintahkan oleh Al-Quran sejak bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam mentaati, merujuk dan mengikut hadis dan sunnah Rasulullah, bukan kerana Imam Asy-Syafi'i, tetapi kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sendiri. Selain itu, mereka memfitnah Imam Asy-Syafi'i dengan mengatakan bahawa beliaulah orang yang pertama menggunakan hadis selepas Al-Quran, sedangkan ramai lagi sahabat dan tabi'in sebelumnya juga menggunakan hadis sebagai sumber perundangan kedua selepas Al-Quran, iaitu Imam Malik, yang merupakan penulis kitab Al-Mutawwa. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab ini. Justeru, ketahuilah bahawa Imam Asy-Syafi'i bukanlah orang yang pertama pencipta doktrin sumber perundangan Islam yang kedua ialah hadis. Kepentingan tajuk gerakan anti hadis adalah untuk menyedarkan masyarakat bahawa hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran dalam perundangan Islam untuk mendapatkan maklumat tentang hukum hakam. Impak gerakan anti hadis di Malaysia dan solusinya. Menurut kajian yang telah dijalankan pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia, iaitu Kasim Ahmad, telah menulis artikel yang bertajuk Penolakan Teori Ahli-Ahli Hadis di dalam ruangan berani kerana benar dalam akhbar watan.
Pada bulan September 1985, Kasim Ahmad menganjurkan majlis diskusi mengenai teori hadis di Pejabat Aliran Kesedaran Rakyat Bayan Baru, Pulau Pinang dan juga rumah beliau sendiri di nombor 8 Jalan Gajah, Pulau Pinang. Impaknya, terdapat juga rakyat Malaysia yang terlibat dengan golongan anti hadis ini kerana kepercayaan agama yang tidak kukuh. Seterusnya, slogan kebebasan bersuara sebagaimana termaktub dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 telah menyebabkan gerakan anti hadis telah memberi impak buruk kepada negara Malaysia kerana pada dasarnya Malaysia ialah negara Islam. Namun, mereka menggunakan konsep ijtihad sendiri untuk menolak autoriti agama Islam. Kewujudan golongan anti hadis ini memberi impak kepada individu Muslim kerana terdedah kepada perkara syirik serta murtad. Sebagai solusi, kesedaran yang tinggi perlu ditanam dalam setiap jiwa individu Muslim terhadap betapa pentingnya peranan hadis dalam perundangan Islam bahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Institusi-institusi agama perlu mengadakan program-program yang menjelaskan tentang bahayanya gerakan anti hadis ini dalam kalangan pelajar di institusi pengajian peringkat tinggi maupun rendah agar para pelajar tidak terjerumus ke dalam pemahaman gerakan anti hadis. Pihak berkuasa juga perlu melakukan pemantauan secara berterusan terhadap pergerakan dan perkembangan gerakan anti hadis dari semasa ke semasa. Masyarakat pula hendaklah bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menyalurkan maklumat sekiranya terdapat aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan ajaran agama Islam agar dapat dilumpuhkan secara tuntas dan bersepadu rumusannya. Kesucian dan keturunan hadis mestilah dipelihara dan ianya menjadi tanggungjawab seluruh umat Islam. Walaupun ada dalam kalangan penyokong fahaman ini yang telah diambil tindakan undang-undang ke atasnya, namun tidaklah bermakna bahawa mereka ini akan lumpuh secara serta-merta. Selagi ada pengikut, sudah tentu akan muncul pula penyokong yang lain dalam kalangan mereka yang akan menghidupkan semula serta akan mencuba untuk meracuni fikiran umat Islam dengan pendekatan yang berlainan. Justru itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam membentas gerakan anti hadis ini di Malaysia khususnya.